Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini masih lagi bersama dengan saya Muhammad Azlin dan bersama rakan setugas saya Muhammad Hilmi Zulkarnain dalam Radio Awan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lah untuk segmen-segmen yang lain pada hari ini, sukalah untuk saya beritahu pada awal-awal yang hari ini kita akan membincangkan perihal isu keagamaan yang menyebabkan perpecahan kaum di Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semua, untuk segmen kali ini kita akan menerima panggilan daripada pendengar-pendengar kita yang ingin memberikan pendapat tentang isu keagamaan yang menyebabkan perpecahan kaum ini sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, sukalah saya terangkan apa itu maksud konflik dan apa itu maksud agama. Kalau kita tengok maksud dari kedua-dua perkataan ini dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, konflik bermaksud perselisihan faham. Manakala untuk agama pula, hubungan manusia yang dianggap suci, dan selain itu juga agama boleh ditakrifkan sebagai hubungan suci yang akan melahirkan perasaan tunduk kepada penciptanya. Jadi seperti yang saya katakan pada awal-awal tadi, kita akan terus bersama dengan rakan setugas saya Muhammad Hilmi Zulkarnain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Azlin. Dan saya adalah DJ Zul. Okey, kat sini saya nak terangkan sedikit apakah maksud agama dan juga apakah pegangan agama di Malaysia. Okey, yang pertama adalah apa itu agama. Okey, agama adalah secara simpelnya senang je. Agama ni adalah suatu kepercayaan dan bagaimana kita nak terima daripada ajaran tersebut. Contoh kat sini orang Islam, macam mana kita nak percaya adanya Tuhan? Mestilah kita kena solat kan? Dan ada berapa jenis agama yang ada di Malaysia? Okey, yang secara umumnya ada 5, tapi kat sini ada 6. Okey, yang pertama adalah agama Islam. Kalau ikut agama Islam ni adalah kalau kat Malaysia ni pada tahun 2010 61.3%. Ini adalah peratusan. Peratusan yang maksudnya kat sini adalah agama Islam adalah agama yang paling mempengaruhi. Maksudnya paling majoriti orang nak masuk Islam. Orang yang nak Islam lahir dari Islam. Okey, yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha ini adalah ranking yang kedua. Ranking yang kedua adalah sebanyak 19.8%. Dan yang ketiga adalah agama Kristian. Kalau Kristian ni dia adalah minimum, tengah-tengah, nombor 3. Yakni peratusannya adalah sebanyak 9.2%. Dan yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu ni memperolehi persen sebanyak 6.3%. Dan agama yang terakhir adalah agama Sikh, yakni paling sikit, 2% je, tak banyak. Dan yang terakhir adalah lain. Dan lain ni maksudnya agama-agama yang tak terkandung di Malaysia adalah sebanyak 1.4. Okey, next topik kita akan hubungi rakyat Malaysia. Kita akan hubungi secara random. Siapa yang kena, dia kena angkat dan dia kena jawab soalan tersebut. Okey, tanpa membuang masa, jom kita ambil seorang pendengar untuk dia bagi pendapat tentang konflik keagamaan yang menyebabkan perpecahan kaum dekat Malaysia ni. Saya, Ismail Mustafa daripada Kota Kinabalu, Negeri Sabah. Antara konflik yang pernah berlaku di Malaysia ini ialah yang pertama iaitu isu mempersendakan agama Islam. Ini berlaku pada tahun 2013 yang mana pemilik Facebook bernama Alvintan telah mengupload satu kenyataan iaitu mari berbuka puasa bersama Bak Kutih, iaitu wangi, enak dan menyelerakan. Perkara ini membangkitkan isu umat Islam kerana semua pun tahu bahawa Bak Kutih itu mengandungi khinzir, makanan yang haram bagi umat Islam. Okey, yang kedua ialah isu murtad dan menghina agama Islam. Penama Syarifah, bekas pelajar pondok di sebuah negeri Malaysia ini telah pun mengeluarkan satu kenyataan bahawa wadannya telah pun membuat perlakuan yang tidak senonoh beberapa kali kepadanya. Ini juga membangkitkan isu konflik dan terkait sedikit kepada isu politik di Malaysia ini. Okey, terima kasih kepada saudara Ismail kita yang berada di Sabah. Okey, seterusnya kita akan ambil pemanggil seterusnya yang ingin memberikan pendapat diorang tentang isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deni Syafuza bin Zain Abidin dari Seremban Negeri Sembilan. Antara faktor konflik ialah yang pertama,
faktor konflik dari sudut ekonomi. Apabila berlaku penhijrahan masyarakat dari kampung ke bandar untuk mencari nafkah hidup, telah mewujudkan isu masalah kewangan bagi menampung keperluan kehidupan di bandar. Justru itu, tidak mustahil mereka terlibat dalam kegiatan jenayah, misalnya mencuri dan lain-lain lagi. Yang kedua ialah faktor konflik dari sudut sosial dan politik. Apabila wujudnya ketidakseimbangan sosial antar kaum, penempatan padat penduduk yang tidak terurus seperti kediaman kawasan rumah setinggan, penempatan haram, telah menyebabkan segelintir penganut yang mengamalkan sifat benci-membenci dan merasa curiga terhadap agama-agama lain. Okey, terima kasih kepada saudara Danish atas pendapat beliau. Jadi, tanpa buang masa, kita ambil lagi pemanggil yang nak memberikan pendapat. Tanpa buang masa, jom kita dengarkan pendapat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Asbullah dari Semparagam, Johor. Jadi, konflik keagamaan terhadap negara. Jadi jika kita lihat antara konflik keagamaan yang berlaku seperti perdebatan yang menyentuh isu sensitif antara kaum, yang mana jika perkara ini berlaku, ia akan menyebabkan salah faham antara kaum dan boleh juga berlakunya resis serta jurang antara kaum, yang mana kesannya terhadap negara, ia akan menyebabkan ketidakstabilan negara serta ia akan menggugat keharmonian negara. Jadi kesan lain yang boleh kita lihat adalah seperti jika berlakunya rusuhan. Jika berlakunya rusuhan seperti yang pernah kita lihat yang pernah berlaku di Sungai Petani Kedah, yang mana berpunca daripada konflik antara kaum. Jadi jika perkara ini berlaku, ia akan menyebabkan negara dalam keadaan kacau bilau dan ia akan mengganggu ketenteraman awam. Okey, terima kasih atas pendapat daripada sahabat kita ni. Tanpa buang masa, kita ambil lagi pemanggil yang sedang berada di talian. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Imran bin Abdul Jafar, kad metrik 21BE02009. Saya berasal daripada Lahad Datu, Sabah. Baiklah, bagaimana cara kita mengatasi ataupun mengelakkan daripada konflik antara agama ini berlaku? Yang pertama ialah kena wujudnya toleransi. Ini kerana dengan toleransi kita dapat memahami perbezaan antara beragama. Selain itu, kita juga dapat memupuk nilai tolong-menolong antara satu sama lain, dan apa yang lebih penting, kita dapat mengelakkan terjadinya perpecahan antara umat yang beragama. Seterusnya pula ialah dialog antara beragama. Dialog antara beragama ini penting kerana dia menjadi medan penghubung dalam menghadapi perbezaan beragama. Dan di dalam dialog antara beragama ini juga tidak ada sesiapa yang menang maupun sesiapa yang kalah. Tetapi apa yang lebih penting, wujudnya satu pengertian yang objektif dan kritis. Okey, terima kasih kepada sahabat kita yang memberikan pendapat dan strategi bagaimana nak elakkan perpecahan kaum berlaku di Malaysia ini. Sebelum kita tutup program kita kali ini, jom kita dengarkan nasihat daripada sahabat kita berkaitan dengan silaturahim ni. Macam mana nak jaga perpaduan dalam negara ni. Jadi, kita dengarkan pendapat daripada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Zarfan bin Midin. Saya berasal dari Sandakan, Sabah. Di sini saya mau share satu hadis tentang silaturahim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Okey, di sini menunjukkan silaturahim itu sangat penting, dan Islam itu menunjukkan agama yang mudah, agama yang indah, agama yang sempurna. Islam juga bukan saja menyuruh kita untuk melakukan ibadah seperti solat, bersedekah, berzakat, berpuasa. Malah Islam juga menyuruh kita untuk mengeratkan silaturahim. Jika berlaku sesuatu masalah ataupun perselisihan faham, pergaduhan, Islam mengajar kita untuk berusaha mencari jalan penyelesaian ataupun perdamaian, kerana setiap muslim ataupun mukmin itu bersaudara. Jika terdapat satu masalah di antara muslim itu, maka perlu kita tangani dengan
sebaiknya. Terima kasih buat saudara Zarfan, nasihat yang sangat berguna lah untuk kita semua. Jadi diharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kiralah pelajar ke, orang muda ke, orang tua ke, sama-samalah kita menjaga adab, kita menjaga hubungan antara kaum kita tanpa mengira agama, warna kulit, tinggi ke, rendah ke kan, pangkat ke, kita jaga adab kita jaga silaturahim kita, insya-Allah negara kita akan aman. Jadi teruskan bersama kami untuk next episode. Macam biasa, teruskan jaga SOP, jaga kesihatan musim COVID ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.